Kalau kapal tak ganggu. Ya, Batu Gajah. 10 minit, 10 minit. Ya, sila. Salam sejahtera dan terima kasih diucapkan kepada Tuan Yang di-Pertua kerana memberi ruangan kepada saya mengambil bahagian dalam perbahasan rancangan Malaysia ke-11. Tuan Yang di-Pertua, negeri Perak berkeluasan 21,000 km persegi. Negeri kedua terbesar di semenanjung Malaysia, dikatakan sebagai bumi bertuah. Pada suatu ketika dahulu, Perak merupakan sebuah negeri yang terkaya dengan pelbagai sumber alam dan aktiviti ekonominya. Tetapi pada hari ini, Perak amat ketinggalan kerana pembangunan yang tidak seimbang dalam tempoh 30 tahun yang lalu. Kita telah melalui 10 rancangan Malaysia, tetapi pada hemat saya, rancangan-rancangan ini telah menggagalkan negeri Perak daripada status negeri kaya yang berkedudukan tinggi kepada sebuah negeri yang semakin ke belakang. Kerajaan negeri Perak dan kerajaan persekutuan gagal menjana aktiviti-aktiviti ekonomi untuk membekalkan peluang pekerjaan yang banyak dan pelbagai untuk memenuhi cita rasa dan keperluan anak-anak muda. Justru, anak-anak muda negeri Perak telah berhijrah ke bandar-bandar besar yang lain seperti Kuala Lumpur, Pulau Pinang, Johor Bahru dan sebagainya. Pada hari ini, negeri Perak hanya sekadar menghasilkan anak-anak untuk membekalkan sumber tenaga kepada negeri-negeri lain. Anak-anak muda yang masih di bangku sekolah juga sudah mempunyai cita-cita untuk bekerja di pusat-pusat bandar yang lebih besar dan lebih canggih, meninggalkan negeri Perak pada masa hadapan. Apa akan berlaku kepada negeri Perak jika perkara ini berterusan? Pada hari ini, apabila kita melawat kampung-kampung, kampung-kampung baru, ladang-ladang, penduduk yang masih tinggal di sana adalah golongan berumur yang sudah beruban. Oleh demikian, saya cukup khawatir bahawa dalam tempoh 10 tahun lagi, negeri Perak akan menjadi negeri warga emas. If the government is not going to take serious action, immediate action about this matter, dengan izin. Saya simpulkan bahawa pembangunan yang tidak seimbang merupakan punca kepada keadaan ini. Dulu, ketika kita masih di bangku sekolah, kita sentiasa rasa bangga apabila kita membaca ilmu alam ataupun geografi. Apabila sebut saja negeri Perak, semuanya teratas. Bukan saja kita terbaik di Malaysia, malah di peringkat dunia. Bila kita sebut tentang biji timah, terbanyak di dunia. Kalau kita sebut getah, hasil getah yang terbanyak daripada dunia dan sebagainya. Tetapi pada hari ini, Perak menjadi semakin mundur. Mungkin juga ada di antara ahli-ahli berhormat akan bertanya, mungkin Perak tidak semundur Sabah dan Sarawak. Tetapi kita kena ingat, Sabah dan Sarawak dulu mundur, sekarang pun mundur juga, dan Sabah dan Sarawak akan terus mundur selama-lamanya kalau Kerajaan Barisan Nasional terus memerintah negara kita. Ini bukan saya cakap, ahli-ahli yang berhormat daripada Barisan Nasional, daripada Sabah dan Sarawak sendiri mengakui bahawa negeri Sabah dan Sarawak masih mundur sehingga hari ini. Saya mengambil salah satu contoh. Semalam saya terdengar ucapan yang dibuat oleh yang berhormat daripada Bintulu yang menghantam kerajaan kerana GST. Masa perbahasan GST dulu, apabila meluluskan undang-undang GST dulu, beliau sendiri yang menyokong GST. Kita semua tahu beliau menyokong GST. Tetapi semalam dalam Dewan dia perlu mengata GST tidak baik, dan beliau menuduh kepada pegawai-pegawai kerajaan. Beliau menuduh bahawa pegawai-pegawai kastam tidur, pegawai-pegawai Bank Negara Malaysia tidur dan sebagainya. Tetapi sebenarnya siapa yang tidur? Pada hakikatnya kita semua tahu beliau pun sendiri tidur dalam Dewan, sebab pada masa nak luluskan GST dulu, dia menyokong pada undang-undang tersebut. Dulu menyokong GST, sekarang takut rakyat marah. Tuan Yang di-Pertua, perkara seterusnya yang saya nak bawa adalah berkaitan dengan emas.
Keputusan MAS untuk membuang pekerjanya adalah berita hangat dan amat memeranjatkan rakyat negara kita. Tindakan ini dilakukan oleh MAS sebagai langkah penstrukturan semula organisasi berkenaan. MAS yang diwujudkan pada tahun 1972 sebagai syarikat penerbangan Malaysia yang pertama sedang membuat penstrukturan semula organisasi itu yang melibatkan ringgit Malaysia 6 bilion. Tindakan ini bukan saja menjejaskan kebajikan kaki tangan, malah akan menyebabkan kesatuan sekerjanya terbubar dengan sendiri. Organisasi besar ini akan diambil oleh MAS Berhad pada 1 September 2015 bertujuan untuk memulihkan kedudukan kewangannya. MAS mengalami kerugian secara berturut-turut selama beberapa tahun. Ini telah menyebabkan keadaan kewangan syarikat ini amat tergugat. Dalam keadaan yang terumbang-ambing ini, dua lagi malapetaka telah melanda MAS pada tahun 2014, iaitu kehilangan MH370 dan letupan MH17. Seperti mana sedia maklum, MAS telah mengalami kerugian besar berturut-turut selama beberapa tahun. Ini telah menyebabkan organisasi tersebut telah menjadi cacian seluruh rakyat Malaysia terhadap pengurusan di bawah Khazanah Nasional Berhad yang amat lemah dan gagal memulihkan kedudukan kewangannya. Saya tidak boleh menyalahkan pihak pengurusan MAS semata-mata. Penglibatan ahli-ahli politik dalam hal ehwal pengurusan MAS juga perlu diteliti dan disiasat. Di sini saya mencadangkan supaya satu Suruhanjaya Diraja ditubuhkan untuk menyiasat segala bentuk penyelewengan, segala bentuk rasuah dan juga segala bentuk kebocoran yang wujud dalam pengurusan MAS tersebut. Untuk memulihkan dan menyelamatkan MAS, penstrukturan semula mungkin merupakan satu-satunya jalan keluar. Tetapi penstrukturan semula ini pula menimbulkan masalah baru, iaitu lebih kurang 6,000 pekerja MAS akan kehilangan pekerjaan. Kesemua 20,000 orang pekerja MAS dikeluarkan surat buang kerja. 2/3 daripada tenaga kerja itu diambil semula untuk bekerja di bawah MAS Berhad. Tindakan ini adalah tidak adil kepada semua pekerja kerana ia menjejaskan kebajikan mereka. Mereka yang dibuang kerja akan kehilangan pendapatan dan tergugat pula sosio-ekonomi rumah tangga. Mereka yang diambil pula akan hilang kekananan dalam jawatan kerana terpaksa menandatangani kontrak baru di bawah majikan baru MAS Berhad. Jika 6,000 pekerja ini akan hilang pekerjaan, maka ini merupakan satu malapetaka yang serius dalam sektor perkhidmatan yang terbesar melibatkan sebuah government link company dalam sejarah kita. Apa akan berlaku kepada semua pekerja yang dibuang kerja secara tiba-tiba? Mereka ini berada dalam keadaan terperanjat kerana masing-masing mempunyai tanggungan yang tinggi. Mereka akan menghadapi beban hidup yang lebih tinggi setelah dipecat kerana terpaksa membayar pelbagai komitmen diri dan keluarga. Tindakan MAS untuk membuang 6,000 pekerja ini akan menambahkan masalah sosial ekonomi dalam negara kita. Pada dasarnya, tindakan ini merupakan satu bentuk penganiayaan yang dilakukan oleh sebuah organisasi besar dan berimej terhadap kaum pekerja yang tidak dapat dibela di bawah undang-undang yang sedia ada. Penstrukturan semula ini dibuat secara licik dan ternyata terdapat motif jahat secara tersirat dalam tindakan yang dilakukan. Tambahan pula, penstrukturan semula ini juga akan mencabut nyawa kesatuan sekerjanya, Kesatuan Pekerja-Pekerja MAS Semenanjung Malaysia, MASU, yang mewakili 13,500 pekerja. Pengujutan pengurusan baru ini, iaitu MAS Berhad, menggantikan yang lama secara otomatik akan membubarkan kesatuan sekerja organisasi itu. Ini juga merupakan pandangan setiausaha eksekutifnya Muhammad Jabarullah yang mencadangkan supaya kesatuan sekerja itu digantikan dengan satu badan koperasi MAS. Apabila MASU dibubarkan, ianya tidak boleh dihidupkan kembali kerana pengurusan baru MAS Berhad akan menjadi mengawal aktiviti segala kesatuan kerja masa hadapan. Mungkin juga pengurusan baru ini akan menubuhkan sebuah kesatuan kerja yang lebih friendly kepada majikan yang tidak boleh menjaga kebajikan pekerja secara keseluruhannya. Menteri Pengangkutan dan Menteri Sumber Manusia harus memberi penjelasan dalam Dewan yang mulia ini berhubung dengan keputusan MAS membuang begitu ramai pekerjanya. Kita harus bertanggungjawab terhadap nasib 6,000 orang pekerja MAS supaya mereka tidak teraniaya oleh syarikat tersebut. Kita tidak boleh membiarkan 6,000 orang pekerja hilang punca pendapatan akibat program penstrukturan semula organisasi berkenaan. Kerajaan harus lebih prihatin terhadap kewajikan pekerja-pekerja syarikat ini yang bakal menjadi mangsa akibat keputusan korporat yang amat mengecewakan. Kita maklum bahawa Air Asia dan Malindo sedia menawarkan peluang pekerjaan kepada kaki tangan MAS yang diberhentikan. Selain daripada itu, apakah langkah-langkah yang akan diambil oleh kerajaan untuk membantu pekerja-pekerja yang dibuang kerja itu? Bagi mereka yang diambil kerja pula, gaji dikurangkan. Sebagai contoh, juruterbang dipotong gaji lebih daripada RM3,500
dan cuti tahunan dikurangkan daripada 32 hari kepada 21 hari. Mereka diberi tempoh selama sehingga 12 Jun untuk membuat keputusan. Untuk pengetahuan Dewan Yang Mulia ini, ramai di antara pekerja-pekerja yang diambil kerja itu diturunkan pangkat dan dipotong gaji. Ini telah melemahkan semangat dan motivasi mereka untuk terus bekerja dengan penuh komitmen. Tujuan penstrukturan semula adalah untuk memulihkan institusi MAS, tetapi bagaimana ini boleh tercapai dengan pekerja-pekerja yang lemah semangat? Saya mahu tanya Menteri, benarkah ada pekerja-pekerja diberi pampasan berjuta ringgit dan ramai yang menerima dan ramai juga yang menerima habuan sahaja? Nyatakan pampasan tertinggi dan pampasan terendah yang diterima oleh pekerja-pekerja MAS. Ramai yang bekerja berpuluh-puluh tahun diberhentikan, manakala yang baru masuk dikekalkan. Adakah ini benar? Nyatakan pendirian kerajaan berhubung dengan perkara ini. Tuan Yang di-Pertua, dalam ucapan Perdana Menteri membentangkan rancangan Malaysia ke-11, beliau telah memulaukan masyarakat India sama sekali. Saya terdengar beliau menyebut bahawa satu blueprint akan disediakan untuk membantu masyarakat India. Persoalannya, kenapa strategi ataupun rancangan-rancangan pembangunan ekonomi kaum India tidak dimasukkan dalam rancangan Malaysia ke-11, tetapi disediakan sebagai satu dokumen yang lain? Kerajaan berjaya merangka buku tebal rancangan Malaysia 11, tetapi tidak mempunyai ruangan untuk menyelitkan program-program pembangunan bagi kaum India. Saya rasa kecewa kerana blueprint yang disebut itu akan menjadi satu lagi janji kosong seperti nambikai yang tidak boleh dipercayai lagi. Sama seperti MOU yang ditandatangani oleh Kerajaan Barisan Nasional dengan mantan Timbalan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Wedamurti. Jelas Wedamurti dan kaum India tertipu sebaik saja selepas pilihan raya. Kegagalan kerajaan menyelitkan program pembangunan ekonomi kaum India di dalam rancangan Malaysia ke-11 merupakan satu lagi kecuaian dan ketidakbertanggungjawaban pemimpin-pemimpin MIC yang sibuk memberi fokus dalam politik dalaman dan pergaduhan sesama sendiri, mengabaikan rakyat yang menaruh kepercayaan terhadap mereka. Kalau kerajaan benar-benar serius dan prihatin tentang pembangunan dan kebajikan kaum India, sudah tentu perkara ini dimasukkan dalam isi kandungan rancangan Malaysia ke-11. Apakah rasional untuk kerajaan mewujudkan satu blueprint yang berasingan untuk kaum India? Kalau dimasukkan dalam rancangan Malaysia 11 akan menjadi satu komitmen, tetapi kalau blueprint yang berasingan akan menjadi satu manifesto pilihan raya yang akan datang bagi pilihan raya akan datang. Berikut adalah beberapa persoalan yang perlu dijawab oleh Perdana Menteri berhubung dengan blueprint yang dijanjikan itu. Pertama, apakah tahap persediaan yang sedang dibuat dalam merangka blueprint berkenaan? Yang kedua, siapakah yang bertanggungjawab untuk merangka blueprint itu? Yang ketiga, bilakah blueprint ini akan siap dirangka? Yang keempat, bilakah kerajaan bercadang untuk mengumumkan blueprint yang dirangka itu? Dan yang kelima, apakah garis panduan ataupun aspek-aspek yang dirangkumi dalam blueprint tersebut? Tuan Yang di-Pertua, kemanakah hala tuju kita? Ya, balik gulung. Ya, habis sikit je. Ya. Sehingga September 2014, negara kita dilambak 5.8 juta orang pekerja asing. Daripada jumlah itu, lebih kurang 2.9 juta sahaja merupakan pekerja yang masuk secara sah. Ini bermakna 50% daripada pekerja asing yang berada di negara kita berada secara haram. Walau bagaimanapun, statistik yang dikeluarkan oleh Jabatan Perangkaan Negara pada bulan November 2014 menyatakan negara kita mempunyai 6.7 juta pekerja asing. Berapakah jumlah pekerja asing di negara kita sehingga bulan Mei 2015? Saya masih tidak faham bagaimana perkara seperti ini boleh berlaku di dalam sebuah negara berdaulat yang mempunyai agensi-agensi penguatkuasaan seperti immigration, PDRM, maritim dan sebagainya. Untuk 6 juta pekerja asing merupakan satu jumlah yang cukup besar dan amat membimbangkan. Sikap rakyat Malaysia yang sangat memilih pekerjaan, sikap majikan suka memilih pekerja asing, sikap pihak penguatkuasa yang membiarkan atau berasuah, inilah antara punca-punca yang menyebabkan begitu ramai pekerja-pekerja asing berlambat di negara kita. Malaysia menyediakan banyak peluang pekerjaan dalam pelbagai sektor, tetapi sebahagian besarnya diisi oleh pekerja asing. Dalam hasrat untuk mencapai negara maju pada tahun 2020, berapakah jumlah negara pekerja asing yang akan mencari rezeki di negara ini? Untuk perhatian Dewan Yang Mulia ini, warga asing yang berada di negara ini bukan sahaja membuat kerja-kerja sebagai buruh kasar, malah ramai yang terlibat dalam perniagaan. Mereka membuka kedai, mereka mengusahakan pertanian,
dan sebagainya. Rakyat negara sendiri tidak mempunyai peluang-peluang ini, tetapi mereka begitu bijak berjinak dengan urusan ekonomi negara kita. Apakah kita perlu menunggu kebanjiran pekerja asing atau parti yang boleh menimbulkan huru-hara atau masalah-masalah sosial ekonomi yang lain baru kita akan terburu-buru mencari penyelesaian? Apakah fenomena ini adalah kesan sampingan untuk menjadikan negara kita menjadi sebuah negara maju menjelang tahun 2020? Ya. Habis, saya akan menggulung. Satu lagi isu mengenai pekerja asing ialah cadangan Indonesia untuk menaikkan gaji pembantu domestik daripada RM800 kepada RM1,200 dalam mesyuarat kumpulan kerja bersama antara Malaysia dan Indonesia berhubungan protokol pindaan memorandum persefahaman mengenai perkhidmatan domestik di Putrajaya pada 13 Mei yang lalu. Menurut Timbalan Duta Besar Indonesia di Malaysia, Hermono, memberitahu bahawa kertas cadangan telah diserahkan kepada mesyuarat berkenaan. Indonesia juga mahu supaya memudahkan urusan pemprosesan dokumen serta memasukkan caj bulanan yang dikenakan kepada pembantu rumah yang dianggarkan sebanyak ringgit Malaysia 1,800 seorang. Apakah pendirian kerajaan berhubung dengan cadangan kerajaan Indonesia itu? Apakah justifikasi kerajaan Indonesia untuk menaikkan gaji pembantu rumah? Untuk maklumat Dewan Yang Mulia ini, dianggarkan lebih daripada 4,000 pembantu rumah daripada Indonesia masuk melalui saluran yang rasmi, manakala 1,500 pembantu rumah memasuki negara kita secara tidak sah. Adakah angka-angka yang saya sebutkan itu benar? Apakah tindakan yang akan diambil oleh kerajaan terhadap pembantu-pembantu rumah yang memasuki negara kita secara tidak sah? Ya. Itu saja. Terima kasih. Sibuti.